الحمد لله القائل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pesanan penting di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang bermaksud, buatlah penambahan dalam kehidupan ini, namun ingat sebaik-baik penambahan yang kalian buat adalah penambahan dalam takwa. Wattaquni ya ulil albab, takutlah kalian kepada aku wahai orang yang berakal jernih lagi waras. Sidang Jumaat yang saya kasihi sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan yang sungguh-sungguh, gambarannya ialah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan digolongkan dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kejayaan di dunia maupun di akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah didik diri jadi pengguna bijak. Muslimin yang berbahagia, sesungguhnya Islam adalah agama yang lengkap lagi sempurna. Agama yang mengatur semua sistem kehidupan manusia, sama ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun hubungan sesama manusia. Muamalat, kepenggunaan seperti jual beli, sewa menyewa, pajak gadai, hutang piutang dan seumpamanya adalah antara sistem yang mengatur tata cara muamalat sesama manusia. Ia bukan sahaja merupakan satu transaksi perpindahan milik atau manfaat barangan, malah ia bermatlamat memelihara setiap unsur di dalamnya seperti unsur kerelaan dan keredaan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya melalui surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan, yaitu gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yaitu melalui jalan tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Uniknya ayat ini cerita mengenai jangan makan harta secara batil. Jangan makan harta orang harta orang lain secara palsu, menipu dan sebagainya. Yang menarik minat saya untuk beri tumpuan kepada wala taqtulu anfusakum. Makan harta orang lain melalui tipu dengan membunuh mesti ada kaitan. Tuan-tuan lihat apa yang berlaku di antara Rusia dan Ukraine. It's a part of wala taqtulu anfusakum. Sedangkan Rusia ini merupakan sebuah negara, Kesatuan Rusia USSR, semua kita tahu. Sebelum wilayah-wilayah itu direpublikkan, hari ini pertempuran berlaku kerana berlakunya jual beli senjata, jual beli urusan-urusan tertentu, minyak dan sebagainya, yang kita semua barangkali telah mengikuti secara dekat perkembangan Ukraine dan Rusia.
So Allah Ta'ala beritahu dah, wala taqtulu anfusakum. Kalau transaction itu sebarang urusan jual beli tidak betul, maka bersedialah untuk menghadapi satu bencana yang besar. Wala taqtulu anfusakum. Boleh jadi manusia kelak akan berbunuh-bunuhan untuk mendapat kekayaan, untuk mendapat keuntungan, untuk mendapat kemenangan. So memang tabiat manusia. Mak saya selalu pesan, saya kata manusia ni, dia nak menang, dia nak senang, dia nak kenyang. Menang, senang, kenyang. Untuk itu dia akan buat apa saja. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Orang Islam dia mesti melihat kasih sayang Tuhan mengatasi perniagaan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, man ghasya falaysa minna. Siapa yang berdusta dalam jual beli, buat penipuan, maka dia bukan dari kalangan kami. Sarjana-sarjana Islam telah pun membuat berbagai ulasan dan juga berbagai cadangan untuk sama-sama orang Islam melihat dan mengambil manfaat dalam urusan jual beli berpaksikan kepada ajaran Islam yang sebenarnya, supaya tidak ada sebarang persengketaan di antara penjual dan pembeli. Dia mesti ada redha. Anta radhi minni. Saya sebagai pembeli, saya redha dengan barang yang saya beli. Dia sebagai penjual, dijual dengan harga barang yang telah ditetapkan. Saya membeli barang yang keperluan mengikut harga yang saya setuju. Itu sangat indah Islam ini. Islam ini kita semua tahu kan, bahawa dia bukan solat sekadar solat, puasa, zakat, tapi dia mengatasi 6 bulan selepas baginda Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Saya nak mengimbau ajak tuan-tuan, lihat bila baginda berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, sahabat-sahabat yang besar, nama besar, di antaranya Abdurrahman bin Auf, seorang businessman yang mempunyai track record very good dekat Mekah, seorang businessman yang hebat. Dia pergi Madinah, dia sampai di Madinah, dia mulakan perniagaan. Baginda Rasulullah SAW menggariskan 3 benda saja. Pertama sekali, Nabi saudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Keduanya, Nabi suruh imar buat masjid dan imarahkan masjid, jadikan masjid sebagai pusat pentadbiran, pusat perbincangan, pusat untuk mengeratkan silaturahim. Kemudian Nabi suruh orang Islam berniaga di pasar Madinah. Sebab pada ketika baginda berhijrah, pasar Madinah dikuasai oleh bangsa Yahudi menggunakan sistem kapitalis, mendominasi. Jadi datang Islam, replace, bawa satu sistem yang lebih harmoni, memperlihatkan kasih sayang dalam jual beli, menghormati pembeli, penjual, dan keuntungan yang diperolehi itu adalah wujudnya mencari keredaan Tuhan. Ini sistem yang perlu ada holistic system Islam dah buat. Tapi manusia dia sering beralasan dalam jual beli, seolah-olah kalau tak menipu tak boleh untung. Apa untung? Untung untuk apa? Kalau untung dengan menipu, apa yang saya dapat? Duit tu saya nak bawa balik bagi anak isteri saya makan. Mana saya boleh pergi dengan keuntungan menipu orang jual barang? So Islam mendidik, mengasuh manusia ni supaya dia rasa bertanggungjawab. Dia suka tak makan benda yang tak elok, dia sendiri tak suka. Kalau dia tak suka, kenapa dia jual dekat orang benda tak elok? So very simple calculation. Islam very clear. Tapi manusia itu sebab dia ada nafsu, dia ada keinginan, dia ada kemahuan-kemahuan tertentu yang mengaburkan mata dia sehingga melakukan perkara-perkara yang membawa kepada wala taqtulu anfusakum. Dan boleh jadi juga barang-barang yang tidak elok, ingredient tak betul, barang basi, barang yang rosak, kualiti rendah, dijual dengan harga yang mahal, dimanipulasi, ditagging dengan benda-benda yang tak betul. So hujungnya pengguna akan berhadapan dengan masalah, pengguna akan berhadapan dengan musibah. Cuba di farmasi jual ubat-ubat yang sudah expired, apa kesan dia kepada pengguna? For example, dijual makanan yang sudah expired, ataupun you ambil barang-barang yang murah dijual, yang tak ada kualiti. So macam mana you nak
kita nak pastikan bahawa orang yang makan itu sehat, sejahtera. Tanggungjawab. Dia bukan sekadar jual beli. Betul Islam suruh jual beli, tapi jual beli yang betul. Kalau jual beli yang betul, dia pasti akan datangkan keuntungan, pasti akan datangkan keberkatan. Tuhan akan buka lagi lorong-lorong yang lain untuk maju dalam perniagaan. Bukan dengan cara menipu. Keuntungan dicari dengan jalan yang pantas. Hadirin yang saya kasihi sekalian, dalam memahami asal dan prinsip penggunaan yang membawa kita kepada tafsiran untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala terhadap harta dan barangan halal lagi baik yang memberi manfaat kepada pengguna. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di permukaan bumi ini asalkan halal lagi baik, halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan ini, dia adalah bagi kamu musuh yang nyata, yang sentiasa menghasut, sentiasa menyuruh melakukan perkara-perkara yang di luar batasan. Dia boleh jadi syaitan dalam bentuk manusia, syaitan dalam bentuk yang tak nampak. Syaitan dalam Al-Quran tak mesti syaitan yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Syaitan adalah siapa saja mengajak manusia kepada jauhkan diri mentaati Tuhan, mentaati apa-apa perintah Tuhan, maka syaitanlah dia. Yang syaitan ini memang jelas dalam Al-Quran dia dilaknat oleh Tuhan, jauh daripada rahmat, jauh daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Halalan thayyiban. You nak jual, berniagalah. Pastikan halalan thayyiban. Halal lagi baik. Tak mesti semua halal itu baik, tak mesti semua baik itu halal. Islam ada kriteria halalan thayyiban untuk memastikan diet yang betul, untuk memastikan penggunaan yang betul. Semua ini Islam telah pun perincikan satu persatu secara indah, cantik. Kadang-kadang kita dikaburi dari melihat perkara yang benar itu. Peringatan Allah Subhanahu wa taala amat jelas kepada kita sebagai penjual dan pengguna yang membeli barangan. Sedar akan amaran Allah Subhanahu wa taala, maka tidak timbul soal penipuan bekalan. Harga barangan, pencatutan, cetak rompak, menjual barangan tiruan, menipu status logo halal, memperdaya dalam skim piramid jualan langsung, dan juga penipuan jual beli dalam talian dan sebagainya, skamer dan sebagainya. Saya tahu kawasan Bandar Seri Putra ni, dia adalah kawasan yang purchasing value sangat tinggi. Ramai yang datang berniaga di persekitaran Bandar Seri Putra, ramai yang berniaga di hadapan Masjid Bandar Seri Putra. Dan siapa-siapa yang datang berniaga di Bandar Seri Putra, saya sebagai nazir Masjid Bandar Seri Putra, saya mengharap supaya saudara berniagalah dengan betul-betul. Bagilah penduduk Bandar Seri Putra ini makan benda yang betul, benda yang halal, benda yang baik, dengan harga yang berpatutan. Semoga rezeki saudara diberkati Tuhan dan terus maju hendaknya. Dan mestilah juga menjaga persekitaran sudah tidak dicemari. Jangan ditinggalkan lori-lori buruk, kursi-kursi buruk merata-rata. Please, tolong. Dia juga memperlihatkan saya cakna atau tidak dengan persekitaran. Dia bukan sekadar jual beli. Minyak yang diguna itu minyak berapa kali dia guna untuk goreng. Kita bertanggungjawab, goreng aja 20 kali, 50 kali. Dia ada pengguna minyak berapa kali boleh guna. Banyak artikel-artikel yang kita baca bahawa salah satu sebab minyak ni bila digunakan beberapa kali, berpuluh kali diguna, boleh mengakibatkan orang boleh kena kanser. So, you kena rasa tanggungjawab. Takkan you nak bagi orang makan dengan benda yang memudaratkan orang. So, saya berharap, saya merayu daripada mimbar Masjid Bandar Seri Putra agar semua peniaga-peniaga bertanggungjawab sama-sama. Dalam suasana ekonomi yang tidak menentu dan kos sara hidup yang semakin meningkat, kita perlu menjadi pengguna yang bijak, lebih prihatin dan berhati-hati pada setiap masa.
Ada hak kita sebagai pengguna yang perlu kita tahu, antaranya hak untuk mendapatkan keperluan asas, hak untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang selamat, hak untuk mendapatkan maklumat, untuk mendapatkan diberi pilihan dan juga menyuarakan pendapat dan juga mendapatkan ganti rugi. Saudara kena ingat bahawa orang, terutamanya yang berniaga makanan, orang yang datang beli makanan ni orang lapar, orang kenyang tak datang beli makanan. So orang yang lapar datang beli makanan awak, bila awak beli makanan, dia balik dia akan makan. Confirm dia akan makan, dia bukan beli untuk buang. So you kena ada rasa tanggungjawab. Kalau kita di rumah pun, kalau kita lapar, kalau makanan kita nak makan tak ada, kita akan rasa marah. Bila kita beli makanan di tepi jalan atau di gerai-gerai food truck yang ada di keliling sini, so orang beli makanan nak balik makan. So pertama sekali, orang yang berniaga makanan adalah peluang tinggi untuk dapat pahala yang banyak, sebab you menghilangkan kelaparan orang. So yakinlah itu juga sebagai ibadat. Tapi tidaklah maksud sebagai buat sebagai ibadat bagi orang makan, jual makanan, tapi masjid depan gerai tak datang masjid, no point. Bila jemaat yang saya kasih sekalian, saya juga berharap agar ahli Kuliah Masjid Bandar Seri Putra sentiasa berhati-hati dalam membuat purchasing, dalam menggunakan kad kredit. Saya ada data yang saya sempat tengok tadi. Pada tahun 2018, 2019, 3 daripada 10 rakyat bekerja terpaksa meminjam untuk membeli barang keperluan asas. Ada juga yang menggunakan kad kredit untuk mengubah gaya hidup. Dia pun nak style. Sebab kata orang Perak, dia kata biar apa-apa asal bergaya. Kita ada mazhab yang sebegitu, seolah-olah tak ada duit pun tak apa, asalkan ada style, lifestyle. So apa hidup dalam hutang? Kalau you tak mampu, tak payah beli. Ibu kita pesan, orang tua pesan, ukur baju di badan sendiri. Banyak mana kita ada, banyak itulah kita belanja. Don't over expect kita berbelanja lebih daripada kemampuan. Saudara dan saudara, kalau nak tahu, rakyat Malaysia 50% rakyat Malaysia pegang kad kredit. Mungkin lebih daripada itu. Dan 30% rakyat Malaysia ni membuat pinjaman hutang peribadi. Saya tak blame bank, tapi saya nak menasihatkan supaya kita strategikan perbelanjaan, supaya tidak terlalu berhutang. Walaupun kita tahu hidup kita ni tak boleh lari daripada hutang, tetapi kita boleh minimizekan hutang-hutang kita. Besok mati siapa nak tanggung? Walaupun ada insurans boleh cover, tetapi tidak menarik kita meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang dan bebanan pada orang lain. So you have to settle before you pass, before you left this world. Sebelum you tinggalkan dunia ini, pastikan you settlekan semua hutang. Get ready. Bila umur 60 tu tak ada hutang dah. Sebab 63 tu umur 60 ke 70 tu umur Nabi, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Make sure kalau boleh, ini nasihat saya, sebab besok tidak ke langit, tidak ke bumi, tergantung. Sama ada hutang dengan bank, hutang kad kredit, hutang dengan manusia, semua. Sebab itu ada dalam pantun Melayu Riau sebut, bila batang tidak berakar, batang lapuk dahan merangas. Bila hutang tidak berbayar, sebarang duduk merasa cemas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun, fala taghurrannakum al-hayatud dunya wa la yughurrannakum billahi al-gharur. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah membalas amalan kamu adalah benar. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan-kemewahan hidup di dunia, dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, lalu kamu lalai dan menderhaka. Perhatikan daripada tadi daripada pangkal khutbah sampai hujung khutbah. Setiap ayat mesti ada syaitan masuk dalam, sebab memang kerja dia menyesatkan manusia, menghasut manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat.
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya.